Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Fahazim untuk Berita Tengah Hari. Radio Televisyen Malaysia RTM hari ini bakal mengukir sejarah dengan pelancaran saluran terbaru iaitu saluran berita RTM yang akan dilancarkan pada malam ini. Saluran baru bakal menjadi satu lagi penanda aras yang tinggi dalam dunia penyiaran Malaysia. Dengan penambahan saluran, RTM kini memiliki 5 saluran termasuk TV1, TV2, TV OK dan RTM Sports. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Nur Yahati Awang, saluran berita RTM mempunyai 25 slot berita, 12 program bicara wara terus komited bagi menyampaikan maklumat yang sahih dan tepat sebagai dasar kepada berita-berita utama dalam dan luar negara. Persembahan penerbitan berita RTM melalui saluran berita ini merupakan satu penanda aras yang tinggi dalam dunia penyiaran di Malaysia dan juga akan memastikan RTM sebagai perintis dan peneraju yang berwibawa dalam teknologi penyiaran digital. Sekaligus akan mampu menjadi jenama utama yang dibanggakan bagi meletakkan saluran berita RTM agar setanding dengan saluran berita antarabangsa yang lain, dan saya percaya ini adalah sesuatu yang amat membanggakan bagi negara kita di Malaysia ini. Tambahnya, saluran berita RTM perlu diwujudkan sebagai platform lebih luas penyampaian informasi dan maklumat sejajar keperluan semua lapisan masyarakat. Saluran terbaru ini telah menjalani 2 tahun tempoh percubaan. Pewujudannya juga tepat pada masanya dalam situasi negara menghadapi krisis pandemik COVID-19 yang memerlukan penyaluran lebih banyak maklumat dari semasa ke semasa. Sebelum ini, semua berita RTM disiarkan di saluran TV1 dan TV2. Saluran berita RTM boleh diakses menerusi My Freeview 123. Perkembangan banjir di Johor. Jumlah penduduk terjejas di 3 daerah berkurangan kepada 471 orang daripada 114 keluarga setakat 11 pagi tadi berbanding 575 orang daripada 143 keluarga yang direkodkan malam tadi. Kesemua mereka ditempatkan di 9 pusat pemindahan sementara PPS di 3 daerah. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri R. Vidianadan berkata, 2 PPS iaitu Sekolah Kebangsaan Peneruk di Pontian dan Sekolah Kebangsaan 3 Serangkai di Batu Pahat telah ditutup. Pontian mencatat penurunan kepada 116 orang daripada 27 keluarga. Daerah Muar masih mencatatkan jumlah penduduk terjejas banjir paling ramai iaitu 197 orang daripada 53 keluarga, diikuti Batu Pahat dengan 158 orang daripada 34 keluarga. Di Nibong Tebal, Pulau Pinang, sebuah unit rumah flat Taman Nibong Tebal Jaya terbakar awal pagi tadi. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Menurut Pegawai Operasi Bomba Negeri Nasif Arif Abdullah, pihaknya menerima panggilan kecemasan sekitar jam 3.54 pagi sebelum bergegas ke lokasi kejadian. Sejurus tiba di lokasi, 70% bahagian unit kediaman berkenaan sudah musnah di jilat api. Kerja-kerja pemadaman melibatkan keanggotaan Balai Bomba dan Penyelamat Nibong Tebal. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Operasi mencari seorang pemuda yang juga nelayan berusia 34 tahun dilaporkan hilang semalam disambung semula pagi ini. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Azli Abu Shah dalam satu kenyataan memaklumkan berdasarkan maklumat daripada ayah lelaki itu, pemuda itu sering menghabiskan masa di bukit belakang rumah mereka di Kampung Pantai Merdeka, Kota Kuala Muda. Semalam, operasi pencarian dilakukan oleh 5 anggota polis dan 6 orang kampung serta ahli keluarga tidak menemukan sebarang kesan. Pembangunan masyarakat orang asli tidak akan dipinggirkan termasuk kampung tradisi komuniti itu. Ikrar itu dinyatakan calon Barisan Nasional BN Muhammad Syahrir Mat Zain jika dipilih menjadi adun pada pilihan raya kecil PRK 4 Julai ini.
Hasil lawatannya ke kampung orang asli, kampung tradisi dan tanah rancangan Felda, Muhammad Syahrir mendapati ada beberapa perkara perlu diberi perhatian. Antaranya bekalan elektrik secukupnya seperti di kampung orang asli Bendaling, Paloh Hinai, Pekan Pahang. Di kampung tersebut ada tiang elektrik telah dipasang namun bekalan elektrik tidak dapat disediakan kerana perintah kawalan pergerakan yang diumumkan kerajaan ekoran pandemik COVID-19. InsyaAllah saya akan lakukan sebaik mungkin untuk memastikan nasib-nasib masyarakat khususnya di kawasan kampung orang asli, di kampung-kampung tradisi dan juga masyarakat Felda akan saya perjuangkan sebaik mungkin. Beliau berkata demikian ketika program Ramah Mesra dan Ziarah Kasih di Kampung Bendaling. Sementara itu, Tok Batin Mandamak berkata beliau berharap agar bekalan elektrik di kampung mereka dapat disegerakan demi keselesaan 215 orang penduduk. Sekarang ini kebanyakan penduduk setiap mana rumah bergantung kepada biji kelapa sawit. Biji kelapa sawit. Dia carinya biji kelapa sawit itu di dalam ladang. Dia bawa balik ke rumah, dia buat satu bekas, dia taruh dengan tanah, kemudian dia taruh dengan biji kelapa ni dan dia pasang api. Di kampung tersebut terdapat 53 buah keluarga dan 43 buah rumah dan mereka merupakan suku kaum Jakun. Pendapatan mereka bergantung kepada hasil bercucuk tanam selain pekerja ladang di bawah Felda. Kementerian Kesihatan mengesan satu komplikasi baharu terhadap pesakit COVID-19 yang telah pulih iaitu ketahanan imuniti menjadi lebih rendah disebabkan kekurangan antibodi IgM dan IgG selepas 3 bulan dijangkiti wabak tersebut. Justeru menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, rawatan susulan perlu diberikan kerana imuniti rendah berisiko mendapat jangkitan kuman atau penyakit lain termasuk komplikasi jantung dan strok. Jadi tindakan kita tahu sekarang ni untuk rawatan. Jadi kalau kita boleh mencegah iaitu merawat radang paru-paru dengan pelbagai ubat yang kita ada. Sekarang ni kita dah kenal pasti ubat dexamethasone berkesan kalau digunakan pada peringkat awal untuk kategori 4 dan 5. Dan juga kalau mereka untuk mengelakkan daripada pembukuan darah, kita akan memberi ubat low molecular weight heparin dan sebagainya untuk kita mengawal darah daripada beku. Itu tindakan kita semasa rawatan. Tambah beliau, kajian yang dijalankan di Institut Perubatan Respiratori adalah bagi melihat kesan jangka panjang terhadap pesakit iaitu dengan melihat keadaan pesakit yang pernah mendapatkan bantuan pernafasan bagi melihat kesannya dalam tempoh 3 hingga 6 bulan. Para majikan diingatkan agar tidak menggaji pekerja asing sewenang-wenangnya. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Imigresen Bahagian Operasi Muhammad Fauzi Mat Esa, kerjasama majikan amat penting bagi membendung jenayah pemerdagangan manusia selain daripada usaha dilakukan pihak imigresen. Kita juga perlu juga bagi kesedaran kepada majikan supaya majikan tak mengambil. Perkara ini berlaku sebab adanya permintaan. Kalau tidak ada permintaan, tak adalah bekalannya. Tambah beliau, masyarakat turut memainkan peranan penting dalam melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak imigresen sama ada terus ke ibu pejabat, talian hotline atau bilik gerakan imigresen yang beroperasi 24 jam. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kerajaan Negeri Sembilan bersetuju meluluskan diskaun premium tanah sehingga 25% kepada pemaju dan pengusaha yang menjelaskan bayaran premium dalam tempoh 21 hari dari tarikh penerimaan notis kelulusan pembangunan tanah. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, potongan 15% pula akan diberikan kepada pemaju atau pemohon yang menjelaskan bayaran premium sekaligus dalam tempoh 60 hari dari tarikh menerima notis kelulusan pembangunan tanah. Apabila kelulusan diberikan dalam tempoh 21 hari, mereka bayar, mereka terus mendapat rebate terus. Maksud dia mereka tak perlu buat rayuan.
mereka terus akan mendapat potongan 25% daripada nilaian JPPH yang dikenakan kepada mereka. Jadi kalau mereka kena 100,000, mereka hanya perlu bayar 75,000 terus dalam tempoh 21 hari. Syarat dia 21 hari. Beliau memaklumkan demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Exco di Wisma Negeri Seremban semalam. Pasangan yang ingin berkahwin di Negeri Sembilan kini dibenar melangsungkan majlis akad nikah di rumah. Menurut Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan Muhammad Zaidi Ramli, pihaknya telah mengeluarkan SOP bagi melaksanakan majlis akad nikah di rumah dan prosedur telah dimuat naik dalam laman sesawang jabatan itu. Dan siapa-siapa yang telah mempunyai sijil perkahwinan dan telah pun diberikan kebenaran untuk berkahwin, bolehlah melaksanakan majlis akad nikah di premis masing-masing, di rumah khususnya. Walaupun adalah dinasihatkan supaya dalam SOP tersebut menyatakan jumlah di dalam satu ruang itu tidak perlu lebih daripada 20 orang. Maknanya kalau ruang itu kecil, maknanya kena kecilkan lagi lah jumlah yang hadir dalam majlis akad nikah. Adapun di luar kawasan itu boleh dihadiri dengan penjarakan sosial dan mematuhi SOP yang telah menjadi pun norma baru kita sekarang ini. Sehingga 23 Jun lalu, pihak jabatan telah menerima sebanyak 109 permohonan untuk mengadakan majlis akad nikah di rumah. Muhammad Zaidi menyatakan perkara itu selepas program wawancara di Konti Negeri FM, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Dalam perkembangan sama, sebanyak 1,376 sijil kursus pra-perkahwinan telah dikeluarkan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan melibatkan 47 siri kursus. Continuous. Inilah continuous. Inilah continuous. Inilah continuous. Inilah continuous. Inilah continuous. Berjalan lancar tanpa insiden yang boleh mengganggu ketenteraman awak. Continuous. Bergerak seiring masa. Continuous. Melangkaui generasi. Berganti teknologi. Continuous. Dari konti radio, kini ke paparan visual. Continuous. Toleikacilu, Samuga Wudagangalilu. Continuous. Bringing you the latest local news and foreign stories. Continuous. 预计我国前的透过各种语言和方言 Continuous. 26 mani neramum, gini lamal. Continuous. Penyalur maklumat utama Malaysia. Inilah Continuous, berita radio anda. Inilah Continuous, berita radio anda. Continuous. Beralih ke perkembangan ekonomi, ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat dalam sesi dagangan awal. Ini berikutan sebahagian pedagang membuat keputusan untuk mengambil keuntungan mengakhiri kenaikan unit tempatan selama 2 hari berturut-turut. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.273 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.079 dan berada pada 4.0111 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.3464 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.8345 berbanding euro. Bursa Malaysia meneruskan penurunan semalam untuk dibuka rendah hari ini berikutan aktiviti jualan yang berterusan dalam saham wajaran tinggi terpilih. Pada pukul 12.09 tengah hari tadi, Bursa Malaysia susut 10.08 mata kepada 1,492.55 mata. Antara saham aktif, NetX naik setengah sen kepada 1.5 sen, Kanger meningkat 1 sen kepada 10 sen dan G-Packet naik 5 sen kepada 57 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula antaranya, MILUX meningkat 18 sen kepada RM1.88, Imas Pro bertambah 9 sen kepada RM2.22, manakala Unisem naik 9 sen kepada RM2.13.
Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB melalui Pusat Latihan Sawit Malaysia Plasma menyasarkan pengambilan 400 pelajar setahun bagi mengikuti kursus dalam industri sawit. Plasma menawarkan kursus operasi mekanisasi ladang yang memberi peluang kepada golongan belia dan individu berminat menjadi tenaga kerja terlatih di ladang. Bertujuan mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing dalam sektor peladangan. Sehingga April 2020, seramai 437,440 pekerja di sektor peladangan sawit. Daripada jumlah itu, 77% atau 338,206 merupakan pekerja asing. Antara kursus-kursus yang disediakan di Plasma termasuk pembangunan tapak semayan, penyelenggaraan ladang dan pembajaan, pengangkutan serta pengumpulan buah tandan segar. Sehingga kini lebih 3,000 pelatih berjaya menamatkan latihan di Plasma Kratung, Pahang dan Lahad Datu Sabah. Daripada jumlah itu, 70% bekas pelatih telah mencuburi kerjaya di sektor peladangan terutama melibatkan pengendalian jentera. Kursus ditawarkan adalah selama 6 bulan dengan kemudahan asrama, alaun makanan dan yuran pengajian dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Dalam perkembangan luar negara pula, sebarang usaha Israel untuk memasuki tanah Palestin atau merampas wilayah itu disifatkan sebagai satu jenayah. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar Palestin Riyad Al-Maliki kepada Majlis Keselamatan PBB sekaligus memberi amaran akan kesan segera jika perkara itu berlaku. Annexation, whether partial or total, gradual or immediate, is the ultimate breach of the UN Charter and cannot go unchallenged. From a legal perspective, annexation is not only unlawful, it is a crime under the Rome Statute. From a political perspective, it will ruin the chances for Israeli, Palestinian and regional peace. Dari perspektif keselamatan pula, ia tidak masuk akal kerana menggantikan sempadan yang telah diperakui antarabangsa dan usaha penaklukan itu hanya akan mencetuskan konflik dan keganasan. Dalam pada itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB kuasa Arab dan Eropah memberi amaran kepada Israel bahawa rancangannya untuk masuk dan merampas tanah Palestin hanya akan menjejaskan usaha damai di wilayah itu. Namun Amerika Syarikat telah memberi lampu hijau kepada tindakan rejim Zionis itu. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menerusi sidang video secara maya menggesa Israel agar melupakan rancangan tersebut. Penyelaras PBB untuk Asia Barat Nikolai Mladenov pula berkata usaha Israel itu mungkin akan mengubah hubungan Israel-Palestin serta berisiko merosakkan proses damai oleh komuniti antarabangsa selama lebih suku abad. Sementara itu, 7 negara Eropah iaitu Belgium, Britain, Estonia, Perancis, Jerman, Ireland dan Norway dalam satu kenyataan bersama memberi amaran usaha merampas tanah Palestin oleh Israel hanya akan melemahkan usaha menyambung kembali proses damai Asia Barat itu. Setiausaha Agung Liga Arab Ahmad Abdul Ghaid pula berkata rancangan Israel itu hanya akan memusnahkan sebarang prospek damai pada masa depan serta mengancam kestabilan serantau. Semalam, penduduk Palestin meneruskan bantahan terhadap rancangan rejim Zionis itu di Al-Fasayel, wilayah Palestin. Dalam perkembangan sama, 2 rakyat Palestin cedera selepas tentera rejim bertindak menyerang penduduk Palestin di Jericho. Serangan dilakukan ketika sekumpulan penduduk mahu menyertai bantahan aman bagi menentang keputusan Israel untuk merampas sebahagian wilayah tebing barat yang telah dijajah. Perkara itu dilaporkan Jordan News Agency Petra memetik kenyataan Persatuan Palang Merah Palestin. Tentera Israel dikatakan bertindak melepaskan peluru getah dan gas pemedih mata ke arah penunjuk perasaan dalam usaha tentera rejim itu menghalang kemarahan penunjuk perasaan. Sebentar tadi telah masuk solat fardu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
Jumlah kes jangkitan COVID-19 di Amerika Syarikat terus meningkat dengan angka harian kekal tinggi. John Hopkins University melaporkan dalam tempoh 24 jam lalu 35,900 kes positif direkodkan. Ia menjadikan angka jangkitan di seluruh negara menghampiri 2.4 juta kes. Namun, data direkodkan Worldometer menunjukkan kes positif telah melepasi 2.462 juta kes dengan 124,281 kes kematian. Hampir separuh daripada 50 buah negeri di Amerika Syarikat telah menunjukkan peningkatan jangkitan dalam tempoh 2 minggu lalu. Menjelang pilihan raya Presiden November ini, Presiden Donald Trump telah memulakan kempennya di serata negeri meski berlaku jangkitan baru termasuk kalangan petugas kempen. Sekatan terhadap aktiviti ekonomi dan sosial juga sudah lama dilonggarkan. Di seluruh dunia, COVID-19 telah menjangkiti lebih 9.526 juta orang dengan angka kematian 484,957 kes. Setakat ini, hanya 5,175,240 kes telah pulih. Syarikat Penerbangan Australia Qantas Airways Limited memotong 6,000 kaki tangan dan menghentikan penerbangan 100 pesawatnya untuk tempoh sehingga setahun. Langkah itu antara usaha penjibatan sebanyak $10 bilion Amerika susulan penularan pandemik COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutif syarikat itu, Alan Joyce, berkata pelan 3 tahun untuk menyelamatkan syarikat penerbangan Indo-Australia itu akibat krisis terbesar yang pernah dihadapi industri juga bakal menyaksikan lebih daripada separuh baki 23,000 kaki tangan syarikat diminta kekal bercuti selama berbulan-bulan. Sebelum ini, penularan COVID-19 telah memaksa Qantas membatalkan hampir semua penerbangan antarabangsa sehingga sekurang-kurangnya Oktober ini dan mengurangkan laluan domestik. Meski penerbangan domestik mula meningkat selepas kerajaan Australia berjaya mengawal penularan wabak, pintu masuk sempadan negara kekal ditutup bagi kebanyakan lalu lintas dan pergerakan penumpang dari negara luar. Kami ada di seluruh negara. Berkongsi cerita, membawa suara rakyat. Kami ambil tahu, kami ketengahkan. Laporan harian, lintas langsung, semasa dan paling dipercayai. Berita wilayah, medium aspirasi masyarakat. Beralih ke perkembangan sukan pula, peninju profesional negara Aiman Abu Bakar terlepas peluang meraih gelaran sulungnya selepas tewas kepada peninju India Asad Asid Khan menerusi keputusan pengadil tahun lalu. Namun dengan rekod karya 9 kemenangan dan tewas sekali serta 4 nokaut, Aiman sekali lagi berpeluang jika beliau berjaya menang 1 perlawanan lagi. Ikuti laporan disediakan Muhammad Zamri Suharani. Aiman sebelum ini selangkah menyarung gelaran pertubuhan tinju antarabangsa IBO selepas merekodkan kemenangan ke-9 menewaskan peninju Filipina Wilfred Wade pada Oktober 2019. Namun kem latihan peninju Division Featherweight nombor 1 Malaysia itu bagi perlawanan gelaran sulungnya terencat disebabkan beberapa pihak gagal menunaikan janji menjadi penajanya. One of the reason is after saya punya 9th fight bulan Oktober tu, kita looking for sponsorship. And then kita ada banyak perjanjian, banyak prospek, tapi at the end of the nak hampir dekat dengan fight tu, tak ada satu pun masuk. Hanya 3 minggu menjelang perlawanan yang dijadualkan pada 21 Disember, Aiman tewas pada Asid Khan dengan keputusan pengadil selepas 8 pusingan. Tiada tajaan menjadi punca. So kita dah target after that fight, saya nak improve saya punya team, get saya punya trainer balik, tapi unfortunately COVID. So sekarang ni saya train as if saya ada fight,
hopefully masa semua dah lift, MCO dah lift and dunia a bit better, saya nak balik to improving myself, my team, build a proper team. Lepas tu 1-2 fights from here, fight for another title. Aiman bercadang untuk memilih Australia, Eropah atau Filipina sebagai pusat latihan. Beliau juga menambahkan latihan berkualiti daripada Bobby Main. Namun semua ini melibatkan kos dan memerlukan penajaan yang tinggi. Peninju Aiman Abu Bakar memerlukan sekurang-kurangnya RM300,000 bagi menghidupkan peluang kedua buat dirinya untuk meraih gelaran sulung. Muhammad Zamri Suarani, Berita RTM. Liga Perdana Inggeris, pengurus Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mahu pasukannya lebih bertenaga walaupun hat-trick 3-0 oleh Anthony Martial menewaskan Sheffield United. Persembahan pertama Martial di dalam pasukan senior dilihat sebagai membalas kepercayaan Solskjaer di laman sendiri. Dipenuhi imej 40,000 peminat-peminat The Red Devils dari 193 buah negara, Martial menerima hantaran daripada Rashford di sebelah tepi padang. Disempurnakan Martial yang berada di posisi terbaik menjaringkan gol pertama tuan rumah di Old Trafford pada awal minit ke-6 perlawanan. Gol kedua Martial pula hadir seminit selepas itu juga melalui bola rendah yang juga daripada hantaran rendah Van Bissaka di hadapan kotak penalti sebelum Martial mudah menumpaskan penjaga gol Sheffield cuba bangkit pada minit ke-29, tendangan kencang Allen dari sebelum kotak penalti bagaimanapun melepasi palang gol. Martial melengkapkan hat-trick beliau apabila gerakan 1-2 dengan Rashford berjaya mengelirukan pertahanan Sheffield dan mudah untuk Martial menjungkit bola melepasi penjaga gol. Beralih ke La Liga Spanyol, persaingan takhta Liga semakin sengit apabila Real Madrid kembali merampas kedudukan teratas daripada Barcelona selepas mendudukkan Mallorca 2-0 di gelanggang lawan. Terdahulu, kemenangan 1-0 Barcelona terhadap Athletic Bilbao tidak sampai 24 jam memberi tekanan kepada pasukan bimbingan Zinedine Zidane. Mallorca di tangga ketiga terbawah Liga berusaha menyaingi tuan rumah yang dilihat kurang bermaya pada Ahad lalu sebelum menang dengan Real Sociedad 2-1. Zidane memilih Vinicius, Eden Hazard dan Gareth Bale untuk membantu Karim Benzema beraksi mencari kemenangan. Pada minit ke-19, Vinicius mencatat gol pertama selepas menerima hantaran Luka Modric. Gol kedua Madrid hadir pada minit ke-55 apabila sepakan percuma Kapten Sergio Ramos menerjah gawang menggamamkan penjaga gol Mallorca Manolo Reina. Laporan tadi mengakhiri berita tengah hari 25 Jun 2020. Terus patuh SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dan sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Saya Fahazim, dengan itu salam hormat dan Assalamualaikum.